إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada pagi ini ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami. Rahmatilah kami dengan rahmatmu, jauhkanlah kami daripada kemurkaanmu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, lagi saya muliakan Upah Sabariah selaku penganjur SPAQ, sahabat pecinta Al-Quran, seterusnya barisan moderator Bonda Zainun, Ustazah Jasrina, Kak Anik Sum, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah, keluarga SPAQ yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Alhamdulillah, pertamanya dan buat selamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jal. Dengan izin rahmatnya telah pun kita berada pada penghujung Muharram 1445 pada 30 Muharram bertepatan dengan hari Khamis. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal merahmati kita semua, khususnya yang berada dalam majlis ilmu ini dari awal pagi tadi sehingga sekarang, dan mudah-mudahan istiqamah kita sentiasa melazimi dalam majlis-majlis ilmu, kita ambil manfaat bersungguh-sungguh dari para asatizah yang hebat-hebat, insya-Allah. Mudah-mudahan amin amin ya rabbal alamin. Jadi sidang muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, apa khabar semua? Semoga sihat dalam keadaan yang dipermudahkan urusan, dalam keadaan bersemangat, dilapangkan daripada segala kesempitan, diberikan kekuatan kesihatan yang baik, insya-Allah. Mudah-mudahan kita mampu istiqamah dalam amal soleh, dalam amal ketaatan kepada Allah, insya-Allah, amin. Mudah-mudahan. Jadi ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah, kita akan sambung seperti biasalah pengajian kita 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan, yang mana kita dah pun masuk bab yang ke-18, membicarakan tentang adab. Jadi pada pertemuan yang lepas, saya kira kita dah bincang tentang sujud syukur, sunnah yang ke-86. Kita dah bincang ke belum? Saya rasa macam dah bincang, sebab dalam catatan saya ni macam dah lah. Kot dah saya terlepas pandang kan. Saya rasa dah bincang kot. Kot ada yang boleh bagi respon ke? Dah bincang belum tentang sujud syukur? Okey, yang mengikuti pada minggu lepas. Kita setiap hari Khamis kan. Saya tak berapa pasti. Kalau belum kita bincang. Kalau belum Oh belum. Okey. Okay, baik. Terima kasih Kak Isum Okey, baik. Jadi saya sebenarnya agak keliru sikit. Sebab ada beberapa tempat yang buat apa sunnah yang sama.
Jadi dia macam kata macam dah bincang macam belum. Jadi bila tengok catatan pun tak berapa pasti. Nak tengok recording pun tak sempat tadi. Baru tengok kan. Okey, baik. Jadi kita sambunglah perbincangan sunnah yang ke-86 insya-Allah. Qala al-mu'allifah rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulubiha fi darain insya-Allah amin. Pada sunnah yang ke-86 sujud syukur ketika memperolehi kenikmatan. Jadi kita lihat dulu hadis dan kita akan sebutkan apakah perbincangan tentang sunnah ni. Okey, dia ada dua hadis. Hadis yang pertama ni daripada Abu Bakrah yang mana beliau berkata yang bermaksud apabila Nabi SAW memperolehi sesuatu yang menyenangkan ataupun menggembirakan maka baginda akan sujud syukur. Okey, ini hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah 1394 antaranya lah dan juga riwayat yang lain. Okey, jadi ini hadis yang pertama yang menyebutkan Nabi dapat berita yang gembira ataupun sesuatu yang Nabi suka yang menyenangkan, Nabi akan sujud syukur, tanda mensyukuri nikmat Allah. Okey, ini hadis yang pertama. Kita lihat pada hadis yang kedua daripada Ka'ab bin Malik. Okey, bila sebut Ka'ab bin Malik ni, bibi ayah sekalian, Ka'ab bin Malik ni ada satu kisah yang menarik lah. Ketika mana dalam satu peperangan beliau tak ikut sekali dan tanpa sebarang sebab yang munasabah. Jadi dia bila tak ikut dalam peperangan tersebut dan setelah itulah baru beliau menyesal. Kan kita boleh kata di situ maksud dia tak ada sebab yang munasabah dan maknanya mungkin beliau tidak rela nak ikut. Maknanya adalah sesuatu yang menghalang kan daripada sudut keduniaan. Kita tak tahulah secara khusus tu apa, tapi tak ada sebab yang munasabah. Kan sakit ke, nak jaga mak ayah ke, ada urusan yang penting, kecemasan ke, tak ada. Jadi beliau tak ikut peperangan. Bila dah Nabi pulang balik daripada peperangan tersebut, barulah beliau menyesal. Beliau menyesal dan beliau bertaubat. Okay, itu kisah dia lah. Kisah yang mana Ka'ab ni bertaubat. Jadi bila dah bertaubat, ni dah berlaku beberapa rentetan peristiwa. Kita akan lihat beberapa sunnah lagi masih dalam hadis yang sama. Ini hadis yang sahih. Sahihain, dua riwayat sahih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okay, bila mana Ka'ab ni dah bertaubat daripada dosa, bukan nak kata dosa, daripada kesalahan. Bahkan dia tidak mengikuti peperangan. Dia sebenarnya tidak ada kewajipan. Tapi beliau rasa salah seolah-olah berdosa. Jadi beliau bertaubat. Bayangkan ibu bapa sekalian, orang yang sebenarnya tak berdosa pun, tapi dia dalam keadaan yang terikut nafsu dia meninggalkan suruhan untuk berjihad tanpa sebarang munasabah kan. Itu pun beliau dah menganggap seperti dosa dah. Bayangkan, sebenarnya bukan dosa. Kan, bukanlah kata dosa pun. Tapi beliau rasa bersalah sungguh. Nak kata beliau bertaubat. Rentetan peristiwa tu. Dan lepas dah beliau bertaubat tu, dalam hadis ni kita lihat apa yang berlaku. Beliau sebut, aku mendengar suara teriakan dari atas gunung yang mengatakan, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah kerana engkau mendapat keampunan daripada Allah. Cuma disebutkan bergembiralah. Abshir, gembiralah. Dan kerana apa? Dia telah mendapat pengampunan. Sebenarnya tidaklah kata keampunan sebab dia tidak berdosa. Cuma dia bertaubat. Jadi Allah terima taubat dia. Nampak kesungguhan hamba-Nya kan. Jadi Ka'ab berkata, lalu aku pun sujud syukur. Fa kharartu sajidan. Aku cepat-cepat bersujud syukur. Okey, ini hadis yang sahihain riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi seperti mana saya sebutkan tadi, berkenaan kisah taubat Ka'ab bin Malik ni, itulah. Jadi bila dah datang teriakan ini bila menurut para ulama mentafsirkan ataupun menghuraikan daripada malaikat. Suara itu adalah daripada malaikat. Tapi sebenarnya perkara yang ghaib, kita tak tahu, secara khusus tak tahu. Cuma ijtihad ulama lah mengatakan kemungkinan besar adalah suara malaikat. Sebab kalau katalah daripada Allah, sesuatu yang agak menakjubkan kan, kerana sesuatu yang berkaitan dengan Allah ni secara zatnya kita akan tahu di akhirat kan. Di akhirat itu yang mana yang Allah pilih sahaja kan, betul-betul yang Allah yang terpilih. Jadi sebab itu menurut kepada huraian ulama mengatakan bahawa kemungkinan besar ini adalah malaikat. Yang mana makhluk yang boleh melakukan sesuatu yang luar biasa kan. Mungkin juga ada makhluk yang lain kita tak tahu kan, sebab banyak perkara ni antara perkara ghaib dan banyak perkara kita tak tahu. Bahkan Nabi sendiri pun tidak diberitahu.
Cuma ijtihad sajalah, bukan ijtihad ulama daripada sudut ilmu yang ada. Okey, jadi kita pun tak perlulah terlalu nak mengkaji sangat. Cuma yang pasti bila dah datang suara tu menyatakan Allah dah terima, maknanya suruh bergembira. So rentetan tu gembira sangat dalam keadaan yang happy, dalam keadaan yang mendapat nikmat, maka beliau pun sujud. Okey, kita lihat apa yang ulama bincang dalam isu tentang sujud. Sujud-sujud ni Okey, jadi bibi ayah sekalian, sujud ni yang dibenarkan ada beberapa sujud sahaja. Okey, beberapa tu maksud dia apa? Pertama, sujud dalam solat. Ini memang kita tahu yang mana kita amalkan setiap kali solat lah. Yang kedua adalah kita sebut dengan istilah sujud sahwi. Kerana apa? Lupa sesuatu sunat abad dalam mendirikan solat. Kan, tak kira fardu ke sunat, kita lupa sunat abad. Kan, contoh tahiyat awal tak buat, kita kalau ikut mazhab kita ni doa kunut, dia sengaja ke tak sengaja dituntut, digalakkan untuk buat sujud sahwi. Sahwi ni maknanya apa? Lupa ataupun lalai. Jadi kaedah dia macam mana? Selepas dah habis tahiyat akhir, kan kalau kita biasa baca ni sampai fil alamin innaka hamidum majid, sebelum nak bagi salam, selepas tahiyat sebelum bagi salam. Itu kan waktu yang mustajab kan nak doa. Waktu itulah kita sujud sebanyak 2 kali. Dalam sujud sebenarnya kalau diam pun tak apa, sebab sujud tu fi'li, perbuatan. Tapi macam mazhab kita menetapkan sangatlah bacalah subhana man la yanamu wa la yashu. Apa maksud dia? Maha suci Allah, subhana man la yanamu, yang mana tidak tidur, wala yashu, yang tidak lupa, yang tidak lalai. Kan kita yang lalai, kita yang lupa. Kadang-kadang mungkin sujud tu pun kita dah lupa juga. Kita dah lupa sunat abad. Contoh doa kunut terlepas kan, mungkin baru bangun tidur kan, tengok masa dah dekat syuruk dah, kita pun dalam keadaan mengantuk lagi, tapi nak juga solat, gagah nak solat. Lepas tu bila solat tu terlepas doa kunut. Betul kita dah sedar dah ni, dah lepas doa kunut ni, dah nak sujud nak sujud sahwi, bukan sujud syukur. Nak sujud sahwi, tapi dah habis tahiyat akhir kita bagi salam, baru teringat. Macam bab kata ni lah, bonda suhana kan, dah habis salam baru teringat. Dia sebenarnya dituntut sunat. Jadi kalau tak sujud sahwi, sah je solat. Dia tak perlu risau. Seperti mana ditanya oleh bonda Nur Aini, soalan yang orang kata apa, ada kaitan kan. Tak ada masalah, dia bukan diwajibkan, dia hanya tetap disunat, cuma dituntut macam tu. Maknanya dah lupa doa kunut, maka jangan lupa sujud sahwi. Kalau sujud sahwi pun lupa tu, memang kena check doktor. Kan, bukan maknanya kita kena check diri kita balik lah, kerana begitu lalai kita kan, begitu leka kan. Mungkin benda ni mungkin dah pernah berlaku tu, tak apalah, yang lepas tu lepaskan, yang akan datang ni kita hati-hatikan. Dan jangan lagi kita buat macam tu kan. Itu antara sunat abad apa dia, doa kunut, tahiyat awal kan, perkara-perkara yang sebenarnya tidaklah mencacat celakan pun solat tu. Cuma yang yang berlaku secara khusus dalam sesuatu solat. Macam doa kunut kan subuh saja. Macam tahiyat awal kan pun tak semua kan, zuhur, asar, maghrib, isyak, tak, subuh tak ada. Dan kita biasa buat fardu lah sampai 3-4 rakaat. Kalau sunat ni kebiasaan 2-2 kan, kebiasaan. Jadi biasanya tahiyat awal tak ada pun tak apa. Tapi kalau solat fardu memang ada, bukan di rukun, tapi sesuatu yang agak special kan, agak istimewa. Jadi kita akan melakukan sujud sahwi tu. Macam tahiyat akhir, kalau kita lihat selawat Ibrahimiyah kan, itu adalah sunnah hayat. Kalau selawat ke atas keluarga Nabi, itu adalah sunnah abad. Jadi kalau kata tak nak buat, tak nak sebut wa ala ali Muhammad, maka sujudlah sahwi. Tapi rasa pelik lah sebab sebut tu pendek je. Kan, jadi tak biasalah kan. Sebenarnya sunnah abad tak banyak pun. Kata silap ada 5 je kan. Ada 5 sahaja. Di antaranya adalah tahiyat awal dan juga doa kunut. Itu yang paling biasalah yang berlaku isu kita lupa. Kan, satu lagi kalau contoh rakaat terkeliru kan, terlupa. So kita ambil yang yakin, tinggalkan yang kita syak wasangka. Mengikut kaedah dia, al-yaqin la yazulu bisyak. Yakin ni tidak boleh diiringkan dengan keraguan. So kalau contoh kita tengah solat ni, solat zuhur katakan, betul kita tengah solat, kita rasa sangsi, kita dah 3 ke dah 4, kita rasa antara 2 tu
kan, antara dua. Dia tak adalah sampai 3 ke, dah 4 ke, dah 1 ke, dah 2. Tak adalah macam tu kan. Dia biasa ada 2 pilihan. Macam kita keliru ni, 3 rakaat 3, rakaat 4. Ataupun rakaat 4 ke rakaat 5. Takut terlebih. Jadi kita yakin macam mana? Kalau kita yakin yang ambil paling rendah. Kan, ambil paling rendah. Contoh kata 3 atau 4, so kita ambil 3. Tambah lagi 1. Tapi kita dah keliru. So sebab keliru tu, kita buatlah sujud sahwi. Sama juga 4 dengan 5. Kita rasa macam, dia macam 4. Kan aku tambah pula 5. So kita yakin ni 4, ambillah 4. Tapi sebab keliru tu, buat sunat buat sujud sahwi. Itu pun salah satu yang tuntut. Tapi jangan risau, tak buat sujud sahwi tak ada masalah. Cuma kita ingat supaya bila kita dah lupa, dah keliru tu, gantian dia buatlah sujud sahwi. Kan gantian. Kalau itu pun kita lupa tu, kita risaulah tak khusyuk dalam solat. Kan, yang lepas tak apalah, yang akan datang ni kita lebih berhati-hati insya-Allah. Insya-Allah. Baik. Jadi itu yang pertama lah sujud, yang kedua, sujud solat tadi pertama, sujud yang kedua adalah sujud sahwi. Yang ketiga adalah sujud tilawah ataupun kita panggil sujud sajdah. Kan kalau bahasa yang lagi biasa orang sebut sujud sejadah. Kan. Okey, itu kita buat macam mana? Dalam keadaan kita bila melihat ataupun mendengar ayat yang berbunyi sujada, kan, tentang perintah untuk sujud kepada Allah. Biasa ada tanda tu, ada tanda kubah tu kan dalam mushaf Al-Quran tu. Maka bila dah sampai di tanda begitu, kita akan sujud. Sujud apa nama dia? Sujud sajadah ataupun sujud tilawah. Itu pun sunat. Tapi kalau boleh kita buat. Biasa kan. Cuma dia ada kaedah dia lah. Macam dia bukan terus sujud. Dia kena mulakan dengan takbiratul ihram dan akhirkan dengan salam. Sebab apa? Sebab dia sujud. Sujud ni salah satu daripada rukun dalam solat. Jadi rukun solat kan kita tahu erti pada istilah kan perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram. Kan, dan disudahi dengan salam beserta niat. Kan. Jadi ambil definisi yang sama. So kita nak sujud, contoh kita duduk baca Quran, katakan dia duduk macam ni kan. Dia baca Quran ni, tengok-tengok jumpa ayat sujud sajadah. Kan, jumpa ayat sujud tilawah, tanda kubah tu. So dah habis tanda kubah tu, kita tahu okay, ni kena sujud. Dalam keadaan berwuduk, kena ada wuduk. So kita duduk je tak apa, duduk hadap kiblat. Contoh kiblat saya kat sini. So kita akan pusing badan lah, pusing badan, hadap kiblat. Kita nak niat simple pun tak apalah, bahasa Melayu pun boleh ataupun sebut bahasa Arab. Nawaitu sujada lillahi ta'ala. Saya aku sujud kerana Allah Ta'ala. Lepas tu angkat takbir. Dimulakan dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. So tak payah baca apa-apa dah. Terus dia bagi tamak nina, terus sujud. Okay, dalam sujud tu kalau hafal baca yang panjang tu. Sajadah wajhiyya lillazi tu. Sampai habis. Ada juga bacaan tambahan Allahumma laka sajadtu wa laka aslamtu wa bika amantu. Sajada wajhiyya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarah bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini bagi yang hafal, bagi yang boleh amal. Bagi yang tak hafal, jangan risau, dia penting sujud. Sujud tu yang kita buat itu adalah sunnah. Bacaan tu tambahan sunat. Kalau tak buat pun is okey, tak ada masalah. Yang penting sujud tu. Dan nak baca apa? Bacalah subhana rabbiyal a'la. Macam dalam solat kita biasa. Paling ringkas subhanallah. Okey, dah teriakkan takbir kan? Kita dah sujud, baca bacaan tadi tu. Kalau panjang pun tak apa, pendek pun tak apa, diam pun sebenarnya tak apa. Lepas dah tamak ni dah, duduk tahiyat akhir. Kan Allahu Akbar. Tahiyat akhir. Tak payah baca bacaan, tak payah baca. Dia just duduk je. Perbuatan sahaja. Duduk tahiyat akhir, Allahu Akbar, tamak nina, itu bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama cukup dah. Ataupun nak buat kedua boleh, tak ada masalah. Macam solat. So dia, kaedah dia macam tu. Dia bukan dah baca tu terus sujud. Dia even kita duduk pun, tak payah berdiri pun. Duduk je, cuma hadap kiblat dalam keadaan berwuduk. Hadap kiblat dalam keadaan berwuduk dan buat ikut tadi step tadi tu. Betul sujud, betul bagi salam, dah selesai. Kalau kita berdiri, contoh baca dalam solat, so ikut macam kita biasa buat lah, macam hadis Jumaat tu, baca je ayat sajadah tu, berhenti dulu, sujud dulu. Kan? Sujud dulu, lepas tu baca samalah bacaan tadi tu, kalau tak ingat pun subhanallah, paling kurang pun tak apa, even diam pun tak apa. Dah tamak ni dah, bangkit balik. Allahu Akbar. Sambung bacaan. Sambung bacaan beberapa ayat, even satu pun cukup. Lepas tu solat macam biasa. Kan? Macam kita biasa buat hari Jumaat.
Kan solat subuh pada hari Jumaat. Okey, jadi itu adalah sujud yang ketiga, sujud tilawah ataupun sujud sajadah. Yang keempat, sujud syukur. Yang ni, bila dapat sesuatu nikmat ataupun dihindarkan daripada malapetaka. Kita lihat apa yang Imam Al-Baghawi sebut, dan Imam An-Nawawi sebut juga. Sujud syukur ni ketika memperolehi yang dihajati, yang kita nak, dan dihindarkan daripada malapetaka. Contoh tadi, dalam kisah Ka'ab tadi tu, dia nak, dia mohon sangat ampun kepada Allah, taubat. Maka bila datang suara tu, absyir, gembiralah. So itu adalah tanda bahawa taubat yang telah diterima ataupun permohonannya Allah telah terima. So dia dapat sesuatu yang dia nak, kan, maka dia pun sujud. Dia dapat apa yang dihajatkan, disujud, kan. Di bawah tu pun sama, dihindarkan daripada malapetaka. Ini pun kita mungkin jarang ingat, jarang kita dengar. Sebenarnya bila dalam keadaan apa-apa jua malapetaka, kita boleh sebut biasanya mungkin kemalangan lah, kan, kemalangan yang mungkin jalan raya ataupun kemalangan di mana-mana, kan. Kebiasaan ini bila kita dihindarkan daripada malapetaka tersebut, contoh kita bawa kereta, kan, kita perasan ataupun lihat di hadapan kita ada kemalangan, kan, maknanya contoh kita boleh fikirkan, seandainya kalaulah aku laju sikit mungkin aku terlanggar, kalau aku pergi kat depan tu aku yang kena mangsa kemalangan. So kita ni rasa bersyukur sangat kerana dihindarkan daripada malapetaka. Kita tak kena, kita yang tak kena lah, kan. Jadi sebabkan itu kita disunatkan untuk sujud syukur. Dan sujud syukur ni ada kelebihan, dia tak ada wuduk pun tak apa, sebab dia berlaku mengejut. Dia tak macam sujud yang lain, macam sujud solat, sujud sahwi, sujud tilawah, semuanya berlaku rentetan daripada kita keadaan tenang dan biasa memang berwuduk. Macam kalau baca Quran pun sebaik-baiknya berwuduk lah. Itu antara adab, dan bila dah berwuduk senang, kan, terus sujud. Memang dituntut kena ada wuduk sebab sujud ni daripada rukun solat. So bila solat pun menjadi syarat sah dia, mesti kena ada wuduk. Maka sujud yang kita biasa buat termasuk sujud syukur ni mesti kena ada wuduk. Bukan sunat lagi, mesti kena ada wuduk. Tapi sebabkan sujud syukur ni dia berlaku mengejut, kita tak plan, kan, kita tak boleh nak jangka. So sebab itu ada rukhsah, kalau tak ada wuduk pun is okay. Sebab afdal sujud ni selepas je dapat. Kan, okay, macam biasa kita nampak ni, kalau kita ada anak cucu lah yang ambil exam besar, kan, terutamanya. So bila dah dapat pengumuman keputusan sekarang ni, sebab dia check online je, kan, dia check lagi cepat, check online tu. So katalah dia check online, keluar jawapan, keluar keputusan. So dia dapat nikmat tu, apa yang dia nak. Dapat straight A, kan, contoh, kan, dia dapat apa yang dia target. Mungkin tak straight A pun dapat apa yang dia target. Kan, maknanya dia betul-betul bersyukur. So dia mungkin dia dah kata dia dah boleh agak macam tu, maknanya tiap hari pengumuman, kan, so dia dah boleh siap-siap berwuduk. Itu lebih baik lah, lebih molek macam tu. Tapi in case lah dah ambil wuduk, betul dah katalah terkentut, kan, dia pergi buang air, tak tahan sangat, rasa risau, kan. Okey, betul duduk tunggu pengumuman keputusan. Datang je, keluar je keputusan, tengok-tengok memang bersyukur sungguh. Maka on the spot sujud lah. On the spot sujud. Kalau boleh tahu hadap kiblat tu lagi baik. Kalau boleh, maknanya ada keringanan. Tak hadap kiblat pun tak apa, tidak berwuduk pun tak apa. Macam bagi muslimat, kalau dalam keadaan yang tidak menutup aurat sempurna, contoh aurat yang ringan, tangan dan juga kaki, pun diberikan keringanan. Maknanya kita tak adalah buat depan-depan orang, kan, kita biasa mungkin buat secara berasingan. Kan, itu pun dituntut untuk kita melakukan sujud syukur ni. Kan, even tak tahu kiblat mana, contoh kemalangan, kan, kita tak kena kemalangan tapi kita bersyukur sebab kita rasa kalau kita pergi depan sikit kita dah boleh kena. So kita tak, Allah hindarkan daripada malapetaka tu. So kita pun cepat-cepat berhenti tepi jalan, kalau boleh buatlah, kan, berhenti tepi jalan. So kita keluar daripada kereta, kan, bentanglah sesuatu sebagai alas, kan, tak sujud atas batu, kan berdarah, kan, kena malapetaka pula. Kan, jadi berhenti tepi jalan tu ikutlah kesesuaian. Jadi mungkin kita bentang sesuatu sebagai alas dahi kita dan sujudlah, walaupun tak ada wuduk, walaupun tak tahu kiblat kat mana. Dan ini keadaan yang kita biasa boleh buat sebenarnya.
Nak sebut sujud syukur ni ada keringanan. Itu pun sebab dia berlaku tidak dijangkakan. Sebab itu, kalau kita lihat cara yang Nabi amalkan, Nabi sentiasa dalam keadaan berwuduk. Kan, every time bila Nabi qada hajat, Nabi akan berwuduk siap-siap. Maknanya perbaharui wuduk tu selalu. So bila kata berlaku sesuatu yang nikmat ke, dihindarkan daripada malapetaka, maka bila Nabi sujud dalam keadaan yang dah memang berwuduk. Kan, memang kata specialnya Nabi amalkan satu amalan tu. So kalau boleh kita pun cuba follow the step. Cuba kita ikut. Maknanya mungkin tak boleh lah, mungkin tak mampulah sepanjang masa kita nak dalam berwuduk. Tapi kita boleh maksimumkan. Contoh macam kita dah pagi dah solat subuh kan, tahan tu, kita boleh tahan wuduk tu, tahan lah. Kan, tahan ni maknanya setakat mana yang boleh lah. Cuma kita target lah buat macam tu. Kan, macam contoh kita biasa buat malam kan, maghrib isyak kita boleh tahan wuduk. Biasanya orang memang tahan wuduk. Boleh tahan. So maknanya waktu-waktu lain pun dia boleh juga tahan. Kan, tahan wuduk tu maknanya janganlah paksa. Cuma sekadar mana yang boleh tu buatlah. Kan. Ini satu benda yang kita boleh amalkan. Even contoh dah kita tak dah buang air ke, buang angin kat belakang ke, kita dah wuduk tu dah terbatal. So kalau boleh berwuduklah lagi sekali. Kalau boleh kita dalam keadaan berwuduklah sentiasa. Kan, kalau boleh. Kalau tak boleh pun kita maksimumkan masa kita dalam keadaan berwuduk. So ini sujud syukur. Dan sujud syukur ni kita buat dalam keadaan yang memang tak dijangka lah, kebiasaan tak dijangka. Dan bila ulama syarah, kita lihat yang bawah tu, kan, sujud syukur merupakan amalan Nabi dan para sahabat. Pengajaran sujud Ka'ab tadi adalah bukti kepada kebiasaan sahabat ni akan sujud bila terima kabar gembira. Kan, maknanya beliau tak tanya lagi dah kepada Nabi ke apa, terus sujud. Maknanya dah jadi kebiasaan. Dapat sesuatu nikmat, mengejut. Dapat sesuatu dihindarkan daripada malapetaka, maka mereka akan sujud. Kan, jadi apa moral of the story? Dia ada 4 je sujud. Saya ulang balik. Pertama, dalam solat, sujud dalam solat. Yang kedua, sujud tilawah ataupun sujud sajadah. Ikut turutan lah. Sujud dalam solat. Yang kedua, sujud sahwi dalam solat tu kan, kita kalau lupa sunat arba'at. Yang ketiga, sujud tilawah ataupun sujud sajadah. Dan yang keempat adalah sujud syukur. Seperti mana yang dituliskan oleh Kak Nisum lah dalam ruangan chat tu. 4 ni je yang boleh. Kerana sujud ni adalah ibadah. Jadi bila ibadah ni, dia mesti memerlukan ataupun kita lihat kepada dalil lah kan, nas tu kena ada. Tapi kita tak boleh mereka-reka sesuatu ibadah kan. Jadi satu lagi yang biasa orang juga buat, tapi saya kira sekarang ni dah mungkin ramai dah sedar lah. Tengok cara ni dah jadi kurang sangat, susah nak jumpa. Macam dulu boleh lihat kerap jugalah orang buat. Kita panggil apa tahu? Istilah dia sujud suka-suka. Sujud suka-suka. Biasa orang buat ni bila selepas bagi salam, solat fardu ke solat sunat, dah bagi salam selesai semua, mungkin ada orang dia lama sikit, dia akan wirid semua dah selesai, doa dengan imam semua tu, baru dia akan sujud balik. Dan sujud balik dengan niat dia nak berdoa kepada Allah. Cara ni sebenarnya tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam nas. Dan sujud ni kita kena faham, sujud adalah ibadah. Kalau kata doa tadah tangan, tak ada masalah. Even tak tadah tangan pun kita tak sujud kan. Sebab sujud ni kita ambil daripada solat. Sebab itu ulama menetapkan kena ada wuduk bila nak sujud ni. Nak kata tegas kan, sebab sujud ni daripada solat. So solat ni kan sesuatu yang kita sangat penting kan. Jadi kena ada wuduk. Cuma syukur je, sujud syukur ada keringanan. Itu pun sebab ikut kepada keadaan. Rukhsah tu bukan bagi suka-suka, kerana ikut pada situasi. Kita tak boleh agak bila dapat nikmat, mengejut, kita dihindarkan daripada malapetaka, mengejut, tak boleh, orang boleh tak jangka, tak boleh. Kan, bila-bila masa boleh berlaku. Jadi atas kapasiti tu, maka rukhsah tu diberikan. Even tak hadap kiblat pun tak apa. Even tidak menutup aurat sempurna, contohlah kan lelaki yang main bola sepak kan, sebenarnya kalau boleh memang dibawahkan daripada lutut. Tapi katalah ada ambil pandangan ulama yang mengharuskan, yang mengatakan lutut tu bukan aurat, jadi dia pun pakailah seluar pendek contoh. Jadi maknanya kurang menutup aurat, tak sempurna lah aurat dia ikut pada mazhab kita kan.
Jadi dia pun nak terus sujud. Dalam keadaan sujud syukur tu masih diberikan keringanan. Sebaik-baik kita tangan timbulkan fitnah lah kan. Panjangkan sedikit lah seluar tu kan. Even tak bawah sangat pun, bawah daripada lutut. Sekurang-kurang tak adalah fitnah timbul. Jadi macam tu pun dibenarkan. Dibenarkan dalam keadaan macam tu. Kurang, katakan kurang sempurna dalam menutup aurat. Macam perempuan kalau aurat yang ringan lah kan, tangan, kemudian kaki, macam tak pakai sokin kan, itu pun diberikan keringanan ketika nak sujud. Contoh mungkin tak ada telekung kan, lepas tu mungkin katalah tak lengkap lah kan, mungkin sokin tak pakai ke kan, handsock mungkin tak ada, mungkin terselak sikit ke, maka sebenarnya diberikan kemaafan. Boleh, tidak ada masalah untuk sujud syukur. Tapi kalau sujud suka-suka, sujud selepas solat dengan niat nak berdoa, ini sesuatu yang tidak ada dalil, tidak ada nas dan sepatutnya jangan kita buat. Macam dulu kita nampak ramai jugalah, saya perhatikan dulu-dulu kan, dulu ni adalah orang amalkan, lepas salam tu dia akan sujud balik. Kan, tapi kita anggap macam bagus juga cara macam ni, kita rasa macam tu. Tapi kita mungkin lupalah kan, itu adalah satu ibadah yang khusus. Sujud ni daripada solat. Jadi mesti kena lihat ada tak apa-apa dalil yang mengharuskan. Jadi kalau katalah kita anggap itu kira sujud syukur. Tak boleh, dia sujud syukur ni dia berlaku mengejut. Dia tak berlaku selalu. Kalau kita kata saya bersyukurlah Ustaz, Allah bagi saya ruang bernafas lagi, hidup lagi kan. Dan kalau bersyukur tu buktikan dengan ibadah. Syukur tu buktikan dengan ibadah. Contoh apa? Banyakkan solat sunat. Itulah tanda kita nak bersyukur kepada Allah ni sebenarnya. Kan? Sujud syukur tu lain. Kes je kalau berlaku mengejut. Itu lain. Itu dia khusus waktu tu je. So waktu yang lain kita rasa macam bersyukurnya, Allah bagi aku macam-macam nikmat, Allah bagi aku rezeki yang luas, bagi aku anak-anak yang baik, soleh-solehah. Kan, bagi aku apa-apalah kan, rumah yang besar, yang hebat, harta yang banyak, yang berkat. So apa jua kita dapat kenikmatan yang berterusan tadi tu, kita buktikan dengan ibadah. Ibadah yang kita boleh buat yang memang tidak ada larangan. Solat sunat, banyak-banyak solat sunat. Kan, kita sedekah banyak-banyak. Kita baca Quran banyak-banyak. Sepuasa banyak-banyak. Macam itulah. Tu tanda bukti kita bersyukur kepada Allah sebenarnya. Saya pernah sebut sebelum ni kan, dalam ketika hari lahir kita tu, nak buktikan kesyukuran kita kepada Allah, perbanyakkan amalan soleh. Seperti mana Nabi sendiri amalkan, hari kelahiran Nabi, Nabi akan puasa sunat. Nabi akan puasa hari Isnin kan. Dan jadi sunat dah sampai hari ni, sampai kiamat. Buktikan dengan amalan soleh. Sebenarnya sujud dia tak cukup. Kita nak tahu cara beribadah, kena lihat kepada apa yang telah dibincangkan dalam agama. Bukan kita yang syok sendiri. Itu yang paling masalah. Kan? Jangan pernah kita syok sendiri. Ibadah ni bukan syok sendiri. Mesti kena lihat mesti kena belajar, berilmu. Bila kita belajar kita akan tahu, okey, ulama benarkan cara macam ni. Macam ni tak boleh. Kan? Kerana adalah dia punya perbincangan. Itu kita belajar, bila kita belajar kita akan tahu. Lepas tu kita amal. Kan? Contoh macam sujud ni lah. So katalah antara kita ada yang masih lagi amalkan lepas salam, lepas wirid, dia baca doa, tanda tangan, semua dia sujud balik. Dengan alasan ataupun tiket dia adalah sujud syukur. Tak betul. Kan, kalau sujud nak doa pun tak boleh. Dalam solat tak apa. Itu adalah sunnah kerana adanya hadis. Kerana adanya dalil. Nabi yang amalkan sendiri. Dalam solat is okay. Kan tak ada masalah. Sebab dia sujud dalam solat. So, buatlah. Kalau kita kata saya nak doa dalam bahasa Melayu Ustaz, nak doa dalam solat kan tak boleh. Kalau nak kuatkan suara, doa je lah macam biasa. Lepas dah bagi salam semua, tak ada tangan, bacalah doa. Kan, rasa tak puas lah Ustaz nak sujud juga. Kenapa? Kenapa tak puas? Kan, sedangkan kita dah belajar kaedah dia. So just follow je lah kaedah tu. Kenapa kita rasa kita nak sujud baru puas hati? Kita nak puas ni ikut pada ilmu Allah ke? Ikut pada nafsu kita? Kan, betul tak? Kan, kita nak rasa puas. Kan ada orang cakap macam tu, saya tak puas. Kita ikut nak puas ni ikut pada ilmu yang Allah berikan ke? Ikut kaedah yang telah dimaktubkan ke? Ataupun kita nak ikut nafsu kita? Nafsu maknanya apa yang tidak ada dalam hadis ataupun dalil ataupun sandaran, kita buat kita rasa seronok. Itulah namanya nafsu. Kan, dalam sesuatu yang kita rasa baik pun adanya perbuatan yang diiringkan dengan nafsu.
Kan ni benda saya kira penting lah kalau kata masih ada amalkan antara kita, so kita kena ingat, kena sedar. Saya bagi contoh yang lain kan. Ada orang masih lagi lah, even sampai sekarang pun kan, mungkin ada orang yang dalam majlis ilmu dia akan baca Quran, dia akan berzikir. Even saya pun bila berkuliah kan, terutamanya kuliah maghrib kan, pergi mana-mana tempat ni masih lagi ada orang amal. Dan saya sebut juga, saya dalam majlis saya sebut, dalam majlis ilmu dengar, berikan perhatian. Kalau rasa nak berzikir, kena keluar majlis ilmu. Sebab mengganggu penceramah, mengganggu orang lain, kan dah tidak beradab. Dan kalau keluar majlis ilmu, lagi rugi. Semata-mata zikir tu tinggalkan ilmu. Maknanya orang tak pandai nak membandingkan yang mana lebih aula. Kan? So, solution dia apa? Fokus pada majlis ilmu. Berikan perhatian. Sungguh-sungguh belajar. Nak berzikir bila? Waktu lain lah. Kan? Ni ada orang dia kata, oh, tak apa Ustaz, sambil saya dengar majlis ilmu, saya berzikir. Tak sama kan? Tak sama dan tidak beradab sebenarnya. Itu nama contoh ibadah syok sendiri. Kita rasa oh, kita paling kita nak puas. Puas sebab apa? Puas ikut nafsu je. Sebab kaedah telah menetapkan kita dalam majlis ilmu berikan perhatian, menuntut belajar sungguh-sungguh. Tak sama orang yang sambil dengar sambil berzikir dan sambil dengar sambil menulis. Kan? Sambil dengar sambil mencatat, dia berfikir, dia mencari bahan. Itu baru belajar. Ada orang dalam kelas, cuba dalam kelas kan, anak-anak kita belajar dalam kelas, dia dengar kita bercakap, dengar kita mengajar, dia duduk berzikir kan, mesti kita rasa marah, kita rasa kenapa tak fokus kan. Macam itulah kita pun. Sebab ni masih lagi ada orang berpegang pada mentaliti macam tu. So ini contoh yang kita kata jangan rasa puas dengan nafsu kan, jangan syok sendiri dalam beribadah. Kan ini contoh keadaan yang kita rasa salah ke, bukan kata salah terus mutlak berdosa ke tak, tapi tidak beradab kan, maknanya salah lah juga tu kan, tidak beradab. So kita kena ingat benda tu. Okey, baik. Jadi itulah yang saya sebut dan daripada sunnah ke-86 ni okay, kita tengok soalan sikit. Bunda Azalia, maknanya saya baca disarankan selepas selesai solat taubat dan doa disunatkan sujud sekali. Maknanya ini tidak terdapat dalam sunnah. Tapi saya tak pasti yang ni disebut sujud apa pula. Lepas selesai solat taubat dan doanya. Okey. Saya nak buka lah tentang solat taubat. Memang ada bincang pun ni tentang solat taubat. Saya buka sikit lah tentang solat taubat. Sebenarnya solat-solat dalam Islam semuanya ada dia punya dalil. Solat taubat ni contoh dalil dia. Solat hajat yang Nabi sebut bila ada sesuatu yang nak diminta kepada Allah, solat 2 rakaat. Kan? Solat tasbih itu ada khilaf sebenarnya. Solat tasbih ni ada khilaf menetapkan adakah hadis ni boleh dipakai ataupun tidak. Ada memang perbezaan pandangan lah. Ada yang terima, ada yang tak terima. Tapi kita boleh amal sebab ulama yang mengharuskan itu dalam mazhab kita ada. Membenarkan. So tak ada isu. Tapi nak kata semua solat tu ada sebab, ada yang dalil. Dia bukan kita reka sendiri. Okey. Solat taubat ni ada. Yang ni kan, ni contoh. Maknanya solat 2 rakaat. Betul kita dalam keadaan kita nak minta Allah ampunkan dosa. So kita taubat kan. Jadi doa pun sebenarnya doa dalam solat sahaja. Asal hadis dalam dalil, doa dalam solat sahaja. Itu yang dituntut sebenarnya lah sebenarnya. Jadi kita sebab nak doa dalam bahasa Melayu kan, kita nak doa sendiri. So kita akan doa asing. Tak apa, itu maknanya dalil umum. Dalil umum kita ambil waktu yang bila-bila masa kita boleh doa. So termasuk selepas solat nak doa sungguh-sungguh kita doa. Okey. Tapi sujud balik tu sebenarnya ikut pada apa yang saya belajar lah, sekadar yang saya tahu, dia tidak ada apa-apa dalil yang menyebut untuk sujud balik. Tidak ada, bukan kata ada yang dhaif ke tak ada. Memang tak ada. Jadi saya tak pastilah maknanya yang disebutkan oleh Bunda Azalia ni daripada sumber mana. Jadi kalau Bunda jumpa nanti boleh share. Kan mungkin ada kata-kata siapa ke apa kan. Tapi saya boleh katalah, kalau diberikan ayat je. Dia tidak diberikan sumber rujukan. Itu yang saya boleh pasti. Sebab sekadar apa yang saya belajar lah, sekadar apa yang saya tahu, dia selepas solat memang tak ada sujud. Mana-mana solat pun. Lepas solat tak ada sujud balik. Itu saya sebut sujud suka-suka. Sebab benda tu orang reka dan orang tengok rasa macam shock. Kan? Orang tengok macam baca bagus lah. So kita pun follow. Kan? Itu jadi salah tu. Jadi salah sebab tu kita kena belajar dulu baru kita buat.
Dan kita tengok orang tu kita ikut. Siapa pun orang tu. Siapa pun. Sebab dia berdasarkan amalan ni berdasarkan ilmu. Jadi kita belajar dan betul-betul kena yakin. Sebab itu dalam agama kita tekankan tentang dalil. Supaya kita beramal, kita tahu sebab apa. Maknanya benda tu jelas. Takkan semata-mata daripada buku mana tulis sesuatu dan dia kata okey sujud, tanda kita bersyukur kepada Allah, kita rasa hamba sangat. Buatlah apa-apa ayat yang begitu mengusik hati kita kan. Kalbu kita sekalipun rasa nak menangis pun, ada tak sumber dia? Ada tak sumber? Kalau tak ada sumber, rujukan yang tidak dipastikan. So bagaimana kita boleh kata itulah yang disuruh dalam agama? Kalau macam tu, masing-masing orang boleh buat lah. Karang kitab ke, buat video ke, letak muzik naik sedih-sedih, orang akan ikut. Kan, buat karang kitab, buat ayat bunga-bunga, orang akan ikut. Jadi macam ni habislah, haru biru lah agama kita. Masing-masing buat satu amalan. Kan, jadi saya nak kata, nak tekankan lah bila sekalian, bila kita belajar ni, biarlah sumber tu jelas. Kan, biar sumber tu jelas. Sebab mana-mana buat pengajian ataupun kajian akademik kan, mesti dia ada quotes ataupun dia bagi reference. Rujukan tu mesti ada. Mana kita tahu? Mana kita boleh infer, beri kesimpulan sesuatu. Mesti kena ada sumber dia. Jadi bab agama lagi penting. Kalau bab lain kita boleh buat macam tu, sumber betul-betul kita nak pastikan, nak check, nak verify kan, agama lagi penting. Jadi untuk soalan bonda ni, Bonda Azalia, mungkin boleh share nanti lah kalau jumpa mana-mana tu kan, sumber tu kan, nanti boleh share apa yang dituliskan tu, dan kita boleh bincang lepas tu. Dan saya akan cuba cari juga untuk kita selesaikan soalan. Tapi sekadar apa yang saya tahu setakat ni, memang tidak ada. Mana-mana solat pun, lepas solat tu tak ada syariat untuk sujud balik. Tak ada. Kalau nak doa, doa macam biasa. Jangan kita rasa tak puas. Kita kena puas dengan apa yang ada dalam Islam. Sebab Islam dah lengkap. So kita just belajar, kita just follow. Jangan kita kata jangan shock sendiri. Itu paling masalah. Satu fitnah, satu ujian ke atas orang yang menuntut ilmu ni, bila dia shock sendiri dengan amalan dia. Maksud yang lain maknanya contoh dia nak riak, dia nak belagak, dia rasa dia hebat, bagus, pandai. Itu semua fitnah kepada ujian kepada seseorang yang menuntut ilmu. So, saya ulang balik, jangan kita shock sendiri. Kita amal ikut pada ilmu yang kita belajar. Nanti mungkin boleh share nanti lah, Bunda Azalia boleh share nanti insyaAllah. Baik. Okey, kita tengok. Assalamualaikum Ustaz. Tolong ulang lagi sekali yang sujud ibadah tadi saya dapat. Sujud dalam solat, sujud tilawah, sujud sajadah, lepas tu sujud syukur. Lagi satu tadi apa? Dia yang sebenarnya ada 4 je. Cuma yang kelima saya sebut 4 je. Yang saya sebut kelima tu yang kita tambah sendiri. Yang saya sebut tadi sujud suka-suka. Yang mana yang sujud tanpa sebab. Itu yang saya kita tak boleh buat. Saya pun macam tu kat Ustaz. Saya nampak banyak kali dekat masjid. Itulah sepatutnya dia tak ada apa-apa yang menyebutkan macam tu. So biasa orang buat itu hanyalah dia sendiri yang amalkan. Dan bila orang tengok, orang rasa macam bagus. Orang dia just fikir logik kan. Dan macam bagus juga, akhirnya jadi ikutan. Tapi sekarang ni saya tengok dah kurang lah orang buat macam tu. So sebab itu saya nak tekankan, benda tu tak ada dalam syariat. So kalau nak doa, ikut je doa yang kita dah belajar sebelum ni. Dalam solat ke, ataupun selepas solat tu tadah tangan sahaja. Tadah tangan ke, nak melafazkan doa, tak ada masalah. Dia sujud sebab apa tak boleh? Sebab itu adalah daripada solat. Jadi dia mesti kena ada sesuatu yang jadi dalil menunjukkan bahawa boleh tak sujud dalam situasi macam ni. So bila tak ada, maknanya perkara itu tidak ada dalil yang menyuruh. Tidak ada dalil yang menyuruh untuk kita melakukan. Maka sebaik-baik jangan kita buat. Sebab kita khawatir itu dikira satu rekaan dalam ibadah. Sebab itu kita tak nak. So doa macam biasa tak ada masalah. Dia jangan sujud. Sebab sujud tu daripada solat. Itu dikira ibadah. So tak boleh kita nak reka ibadah. Okey, baik. Itulah. Okey, baik. Kita lihat kepada sunnah ke-87. Ucapan selamat kepada orang yang mendapat kenikmatan. Okey. Hadisnya masih membincangkan tentang kisah tadi tu. Ka'ab bin Malik tu kan yang dia bertaubat tu. Lepas tu bila dah ada suara daripada langit menyebutkan absyir, gembiralah. Maknanya Allah telah terima taubat. Okey. Lepas daripada tu, Ka'ab berkata, Talhah bin Ubaidillah menghampiri aku sambil berlari-lari kecil
lalu berjabat tangan dan memberi ucapan selamat kepada aku. Sebab itulah tajuk dia ucapan selamat kepada orang yang dapat kenikmatan. Tadi kan dia dah dapat nikmat kan, nikmat mengejut tu kan, tak dijangka kan dapat satu suara yang menyebut Allah telah disuruh bergembira, maknanya Allah telah terima taubat. So lepas tu sahabat Talhah ni mendekati dengan Ka'ab dan menyebutkan kepadanya untuk dengan ucapan yang selamat. Maknanya salam, ucapan selamat. Dia salam dan juga dia memberi ucapan selamat. Dia berikan kata-kata gembira lah. So ia adalah satu perkara yang kita pun sangat wajar kita amal. Sebab itu sebenarnya kita dah biasa amal. Ya, contoh kalau ada orang katakanlah dia punya birthday kan. Kita pun sebut selamat ulang tahun, hari kelahiran. Kan mungkin ada orang yang anniversary, mungkin berkahwinan ke. Kita akan sebutkan selamat. Macam-macam selamat lah. Selamat hari raya pun ada. Kan. Apa lagi selamat? Selamat bermusafir. Selamat berkahwin. Tapi dia sebutlah selamat meninggal. Kan. Selamat yang boleh yang sesuai lah kan. So sebenarnya ucapan selamat ni adalah tanda kita memberikan kata-kata yang motivasi kepada orang yang buat sesuatu untuk mencapai redha Allah. Kan macam ulang tahun kelahiran kita sebut selamat supaya maknanya biarlah bertambah usia tu bertambah baiklah apa ilmu, amal, akhlaknya, macam tu. So sebenarnya ucapan ni adalah sebenarnya adalah sunnah. Dan bila kita lihat apa yang ulama sebut kan, contoh yang atas tu, ucapan selamat merupakan pengakuan bahawa nikmat itu asal daripada Allah. Daripada Allah. So datang tu dengan izin Allah. Betul yang kita kata zikrullah ni kan, ingat kepada Allah. Dia tak semestinya dengan lafaz. Macam contohlah ibu bapa saya kata saya nak zikir kepada Allah kan. Dalam majlis ilmu pun nak berzikir. Sebenarnya majlis ilmu tu pun zikir lah tu. Kita belajar tentang agama kan. Zikrullah lah tu. Jangan kita terlalu kita fikir kalau zikir tu kena zikir dengan lafaz sahaja. Tak. Zikir ni luas sangat. Sesuatu yang kita buat mendapat redha Allah, mendapat mendapat dari sudut agama ni yang disuruh kan, semua tu dikira zikrullah. Ingat Allah lah tu. Macam kita sebut salam ke, even kita sebut macam ni lah ucapan selamat ni, yang baik-baik kan, semua ni adalah zikir kepada Allah, ingat kepada Allah lah tu. Kan tak semestinya zikir tu dengan lafaz semata-mata. Kan even kita doa pun dikira zikir juga, solat pun dikira zikir juga. Semua tu ingat kepada Allah. Bila sebutkan nama Allah tu ingat kepada Allah. Jadi kita bila sebut ucapan selamat ni kan, maksudnya kita sebut supaya Allah selamatkan kamu. Kan Allah jaga kamu, Allah rahmati kamu. Begitu. So ini adalah satu perkara yang kita boleh sangat untuk kita buat. Pengajarannya ucapan selamat dan tadi tu yang berdiri juga sebagai penghormatan. Berdiri ni pula kita tahu kan, bila ada contoh terutamanya VIP lah, bila dia datang ke apa, kita akan berdiri kan sebagai penghormatan kepadanya. Ini pun sesuatu yang disebut dalam hadis, sesuatu yang dibuat oleh sahabat, yang kita pun boleh amal. Hormat yang memang disebutkan dalam nas. Maknanya kita boleh amal lah kan. Macam contoh kalau salam kan, berjabat tangan ni kita tahu kalau salam macam ni tak ada masalah, memang boleh kan. Cuma janganlah yang bukan mahram tu kan. Tapi kalau kita nak hormat seseorang dan kita nak salam cium kan, ni sesuatu yang kita kena bincang sikit lah. Bila nak salam cium, macam kita sebagai orang yang dewasa, contoh anak kita, cucu kita nak salam kat kita kan, kita jangan bagi dia tunduk kita, jangan bagi dia tunduk, kita angkat tangan kita bagi kat dia. Maknanya dia statik je, dia berdiri macam tu, dia hulurkan tangan, kita jabat tangan dia, kita kata dia nak hormat kita kan. So kita kalau salam tangan je, dia tak berapa bagus sangat. Nanti biasa budak-budak ni faham-faham je lah kan, salam macam tu nanti dia akan semakin hilang hormat, dia anggap macam macam member lah, macam kawan je. So di situ akan menyebabkan hilang hormat kan, kurang lah hormat tu jadi kurang. So kita teruskan salam cium tu, tapi kaedah kita ubah sikit. Daripada kita yang statik, dia yang tunduk kita,
Lebih baik kita angkat tangan. Biar dia macam tu. Dia dah hulur tangan, so dia statik je. Biar dia ambil tangan kita, dia cium lah, jangan tak tepik dahi pula. Cium tangan tu. Kan? So kita kena biasakan macam tu. Sebab tak nak, konsep dia tak nak seperti dia tu rukuk kat kita. Dia rukuk. Nampak nak kata ulama punyalah kata apa, teliti sampai menyebutkan perbuatan tunduk tu dikira rukuk. So rukuk ni kan daripada solat. So hanya kepada Allah. Nak kata begitu telitinya ulama ni. Sebab itu sebaik-baik kita pun kita dah tahu perkara ni kan. Kita elakkan untuk bagi anak cucu kita juga siapa pun lah. Kan yang nak salam cium kita ni kan, kita jangan bagi dia tunduk ke kita. Kita angkat tangan kan, maknanya kita bagi cium gitu. Ini kalau boleh kita amal. Sebab saya rasa ibu sekalian mungkin perasan kot, ada video pernah viral dulu kan, yang seorang syekh ni, ada orang salam dia, ada orang dia tunduk, dia terus tarik tangan. Dia tak nak orang anggap dia macam hebat, macam taksub dengan dia kan. Sampai dia macam tu, dia tak berikan langsung peluang orang cium tangan. Kan, sebab nak kata yalah, kadang-kadang orang yang begitu dia terlalu hormat sangat, sebab tu dia macam terlalu tunduk macam tu kan. So syekh ni dia nak selamat macam tu, dia terus angkat. Sebenarnya boleh je dia nak bagi tahu kan, dia nak bagi tahu tak boleh ke apa, tapi di situasi tu tak sesuai, so beliau terus angkat. So daripada situ kita boleh belajar. Maknanya bila ulama sebut kenapa macam tu kan, kenapa? Kerana perbuatan tunduk tu dia dah kira macam rukuk, dan rukuk ni hanya kepada Allah. Sujud hanya kepada Allah, tak boleh langsung kepada makhluk kan. Jadi sebab itu kita amalkan. Tapi bila masuk bab istana, saya dah pernah sebut dah sebelum ni kan, macam contoh tentang apa, perkataan yang kita pernah sebut sebelum ni kan, tentang istana tu macam ampun tuanku apa tu kan. Okey, perkara-perkara tu itulah kadang-kadang sesuatu yang agak kontroversi lah. So kalau kata di situ kita nak amalkan, dia tak biasa jumpa pun dengan mereka ni kan, dengan istana ni kan. Jadi sekadar tunduk sikit tu dah lah kan, nak ikut dengan adat, istiadat, nama pun adat kan, istiadat istana ni. So just mendapati syarat sahajalah kan, sekadar tundukkan sikit tu dah lah kan. Sebenarnya lah kalau kita lihat dalam bab istana ni, banyak benda kita kena review balik, kena perbetulkan lah sebenarnya. Kita lihat sebenarnya macam tu. Tapi itulah tak apa, kita just kita ni je, kita ikut je dia punya peraturan. Cuma kehidupan kita sebagai manusia biasa ni, kita lebih sedar lah perkara tu, kita kena amalkan betul-betul. Maknanya lepas ni bila nak bagi anak cucu terutamanya lah nak salam kita kan, kita angkatlah tangan kita bagi kat dia. Kan. Jadi itu lebih baik supaya dia pun hormat, dia tahu nak salam cium ni sebagai tanda hormat, dan kita pun tak bagi dia tunduk kat kita. Just kita bagi tangan je. Jangan bagi tampar tangan pipi dia pula. Bagi tangan juga tu tampar. So kita bagi dia cium lah. Dan elaklah kalau dia nak tepek kat dahi tu kan. Macam siapa tersebut tadi, Ponda Nur Aini sebut kan, tepek dahi, apa ayatnya, cium kat dahi. Cium kat dahi kan, tepek dahi tu elakkanlah, kena sebutlah. Macam saya kalau pelajar saya ni buat macam tu, saya faham lagi lah, mungkin dia orang tak selesa kan. Tapi kalau dengan mak ayah saya pesan, suruh cium lah kan, apa nak malunya kan. Kalau adik-beradik pun sama, cium, apa nak malunya, memang kita keluarga, mahram. So buatlah betul-betul kan, sungguh-sungguh kita jaga adab. Tapi kalau dengan guru-guru ni, macam saya sendiri pun ikut pada pelajar. Ada yang salam cium, alhamdulillah lah. Yang salam dahi tu, innalillah je lah. Kan, biar je lah. Tapi yang penting selagi mana dia hormat kita tu, okey je lah. Tapi memang saya akan angkat tangan lah. Saya tak bagi dia tunduk saya. Saya akan angkat tangan, saya bagi kat dia. Kalau jenis yang tinggi-tinggi tu, dia pun rasa macam pelik. Tangan ni kan, dia kena tepek tangan kat dahi dia. Sebab itu yang saya biasa amalkan lah. Jadi itu kita boleh buat lah, insyaAllah. Baik, okey, dah 8.33 sebab ada soalan sikit ni, kita tengok soalan sikit lah kot. Kita sambung nantilah pada sunnah ke-88. Okey, soalan tadi daripada mana Bonda Sari. Okey.
Sujud tilawah ketika baca Quran sunnah muakkad ke menutup aurat dengan sempurna? Dia adalah adab. Dia adalah adab. Saya kurang pasti sama ada dituntut ataupun tidak. Tapi mengikut kepada umumnya adalah adab dan nak kata ghairu muakkadah ke muakkadah. Saya tu kurang pasti ya, tapi umumnya adalah adab. Dia tak adalah kewajipan. Bukan kewajipan nak baca Quran dalam keadaan menutup aurat. Tapi beradablah, janganlah sampai tak, kalau menutup aurat yang ringan tu tak apa lagi, it's okay lagi kan, macam tangan dan kaki tu kan bagi muslimat lah. Tapi kalau aurat yang berat tu macam tudung macam tudung, tutup rambut, sebaik-baiknya pakailah. Tapi even tak pakai pun tak apa sebenarnya, cuma kuranglah beradab tu. Kita baca Quran ni kan nak mempersembahkan kepada Allah, jadi biar dalam keadaan yang proper sikit kan. Okey, Kak Nisu fokus dalam majlis ilmu, kena berfikir untuk memahami, tulis nota dan buat rujukan ke naskah Al-Quran dan ayat hadis. Ini yang kata kita nampak proper nak belajar tu macam mana. Even saya bila saya bentang slide pun saya ada saya punya preparation. Maknanya betul-betul biar proper. Tak adalah kita just cerita kosong kan. Tak adalah kita just buat cerita reka-rekaan sahaja. Kalau selit-selit tak apalah kan. Selit-selit sikit-sikit supaya adalah entertainment sikit kan. Itu okey lah, boleh kita terima. Tapi kalau semata-mata cerita kosong je, baik cerita kat restoran mamak je kan. Okey, benda ni lah. Solat tasbih tak ada dalil je Ustaz. Dia ada dalil. Ada dalil, cuma di situ ada khilaf. Menyebutkan sama ada ia solat tasbih ke yang kita biasa buat ni ke ataupun solat yang 2 rakaat yang biasa. Yang tu saja yang jadi khilaf. Kaedah pelaksanaan. Dia dalil tu ada. Cuma tasbih tu yang dimaksudkan tasbih kita buat hari ni ke ataupun dia sekadar 2 rakaat. Dia tanpa sebarang tasbih. Amalkan tasbih macam biasa je. Itu yang jadi khilaf. Okey, betul Cikgu J ya. Sujud terakhir ni kiranya solat sunat pun tak digalakkan lagi. Terakhir ni maknanya dalam solat memang mustajab. Lepas solat tak ada. Kena sujud syukur lepas solat tu yang tak ada. Sujud syukur dia bila berlaku sesuatu yang mengejut sahaja. Bukan berlaku berterusan. Nikmat berterusan tak ada, tak kira. So, kita kata kita dapat nikmat rezeki yang banyak semua kan. Itu tak dikira dalam sujud syukur. Dia berlaku berterusan. Dia kata saya nak buktikan Ustaz, saya bersyukur kepada Allah. Buktikan dengan ibadah. Beribadah yang lain yang kita dah tahu. Buktikan dengan tu. Kata nak bersyukur kepada Allah, buktikan. Contoh sedekah banyak sikit. Baca Quran banyak sikit. Kan? Benda yang memang jelas kita boleh buat. Zikir banyak sikit. Buatlah benda yang jelas. Kenapa kita nak ambil benda yang tak jelas? Kan? Tak ada bertuntutan. So, jangan kita rasa kita buat tu betul. Tanpa sebarang sumber rujukan. Itu yang jadi salah. Macam-macam teori mereka. Okay, Bona Nuraihah ada nampak kawan buat sujud lepas setiap solat. Saya tak pernah tanya. Alhamdulillah. So kita tahu, saya nak sebut dalam agama ni biar kita amal sesuatu yang jelas. Kan? Janganlah kita syok sendiri. Itu yang orang keluarkan statement, orang kata itu tak boleh, ini tak boleh. Bukan tak boleh. Kita kata sebab Islam tidak mengajarkan. Kan? Bukan kata tak boleh tu kita nak halang. Tapi biar sesuatu kita buat tu yang Islam suruh. Buatlah benda yang jelas. Kenapa nak ambil benda yang tidak ada penjelasan? Itulah kita syok. Macam cerita-cerita lah, cuba dengar. Cerita yang karut-karut tu kita suka nak dengar. Cerita yang pelik-pelik, yang kata hebat-hebat macam luar daripada kotak fikiran tu kita rasa seronok nak dengar. Kan? Tapi cerita tentang Nabi, sirah Nabi kita rasa bosan. So kita dengar cerita ni sebab nafsu ke sebab ilmu? Kan? Sebab tu sama amal. Amal ni sebab ikut nafsu, syok sendiri ke sebab ilmu. So kalau ilmu kita akan rasa cukup apa yang ada dalam Islam, cukuplah bagi aku. Aku belajarlah apa yang ada jelas, aku amal. Ni kalau ikut nafsu tu jadi macam tu tak boleh, ni tak boleh, kan, sikit-sikit bid'ah. Sebab kita duk bincang secara ilmiah. So kita nak betul-betul buat apa yang bagus saja insya-Allah. Itulah untuk pagi ni sekadar itu dulu. Mungkin lepas ni ada pengajian lagi. Jadi saya mohon maaf atas sebarang kekasaran bahasa mungkin, kesilapan cakap ke apa. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi pada kuliah akan datang sunnah yang ke-88 tentang solat taubat. Dan mudah-mudahan dapat manfaat dan kita amalkan sungguh-sungguh. Dan sebagai pesanan terakhir, kita amallah apa yang jelas. Itu yang paling simple. Banyak lagi sunnah yang sahih, yang hadis-hadis yang sahih yang kita tak pernah dengar, tak pernah belajar kan. So amal yang tu dulu. Lepas tu nak buat
yang ekstra tu buatlah. Tapi sebenarnya tak sempat pun. Tak sempat. Benda yang sahih yang jelas tu kita tak tahu banyak lagi. So utamakan yang lain tu, mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi SAW di akhirat kelak, dan kita mendapat kejayaan kehidupan kita di dunia dan di akhirat insya-Allah. Wallahu taala alam wa ilmuhu atam. Auzubillahi as-samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana fadduduhu ilaina inda hajatina ilaih wa la tunsinahu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.